6 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,418 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Juga menyertai sidang media Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kai Seri Setia Datuk Peruka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Daripada jumlah tersebut, 5 adalah kes tempatan, manakala 1 adalah kes import. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 3,564 jumlah ujian makmal yang dilakukan dalam tempoh 24 jam yang lalu. Oleh itu, kadar kes positif ialah sebanyak 0.2%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, tidak ada kes dalam kategori 4 dan 1 kes masih dalam kategori 5. 37 kes telah disahkan sembuh, membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,150 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 168 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 3.9%. Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan pada 20 Disember 2021 dan tempahan dos ketiga yang akan bermula esok 22 Disember 2021. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin ialah 94.4%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 92.5%. Manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 9.1%. Seterusnya, berikutan sidang media Kementerian Kesihatan pada 13 Disember 2021 mengenai pemberian dos ketiga kepada orang ramai yang berumur 18 tahun ke atas dan telah melengkapkan 2 dos vaksinasi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa tempahan bagi vaksinasi dos ketiga atau dos penggalak melalui aplikasi BruHealth akan dibukakan 22 Disember 2021 bermula jam 12.30 hari. Orang ramai yang ingin membuat tempahan dos ketiga hendaklah terlebih dahulu mengemaskini aplikasi BruHealth masing-masing melalui Google Play atau App Store bagi membolehkan tempahan untuk dibuat. Slot tempahan dos ketiga ini dibukakan mulai dari 23 Disember 2021. Walau bagaimanapun, pemberian dos ketiga secara walk-in adalah masih dibukakan kepada golongan warga emas, ibu-ibu mengandung dan orang kelainan upaya sahaja. Pada masa ini, pemberian dos ketiga atau dos penggalak di negara Brunei Darussalam adalah menggunakan vaksin Pfizer-BioNTech atau Moderna, tertakluk kepada stok yang terdapat di pusat vaksinasi berkenaan. Kajian saintifik mendapati penggunaan kedua-dua jenis vaksin ini sebagai dos ketiga atau dos penggalak adalah berkesan dan selamat untuk mempertingkatkan imuniti dalam badan dan memberikan perlindungan daripada jangkitan COVID-19 tanpa mengira jenis vaksin asal yang diterima sebagai dos pertama dan dos kedua. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, alhamdulillah, tidak ada pelanggaran arahan, telah dikeluarkan denda kompan di seluruh negara. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi memaklumkan mengenai pengemaskinian ciri-ciri tambahan kepada aplikasi Transport BN yang meliputi lesen memandu dan lesen kenderaan. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi telah pun mengemaskinikan ciri transport BN iaitu lesen kenderaan sebagai dikenali juga dengan road tax untuk mengelakkan kekeliruan dan bagi kesenangan kefahaman orang ramai. Bagi memastikan penggunaan yang lebih lancar dan berkesan, orang ramai turut dinasihatkan untuk mengemaskini ataupun mengupdate aplikasi Transport BN di telefon pintar masing-masing. Sejak pengenalan ciri-ciri baru pada aplikasi Transport BN ini pada 15 hari bulan Disember, setakat 21 hari bulan Disember 2021,
sebanyak 16,600 pengguna baru, iaitu peningkatan sebanyak 21.1%. Telah pun memuat turun aplikasi berkenaan, iaitu daripada 78,500 pengguna pada awal bulan Disember 2021 kepada 95,100 pengguna pada 21 Disember 2021. Untuk kemudahan orang ramai, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi mengongsikan yang Jabatan Pengangkutan Darat telah mengeluarkan pelekan-pelekan lesen kenderaan atau road tax bermula hari ini. Selain daripada permohonan yang dibuat secara dalam talian, permohonan bagi membaharui lesen kenderaan ataupun road tax ini juga boleh dibuat di kesemua kaunter-kaunter Jabatan Pengangkutan Darat dan kaunter-kaunter pejabat-pejabat pos yang telah pun dikenal pasti. Seperti kaedah lesen kenderaan digital, kaedah pelekat lesen kenderaan ataupun road tax ini adalah terus masih digunakan pakai dan adalah sah seperti mana juga kaedah lesen memandu digital dan juga lesen memandu fizikalnya sekaligus. Sementara itu, pemohon yang telah pun menerima SMS dan berkeinginan untuk mendapatkan pelekat-pelekat lesen kenderaan ataupun road tax, JPD akan memaklumkan perincian lanjut mengenai perkara ini dalam waktu yang terdekat. Begitu juga dengan permohonan membaharui lesen memandu yang telah pun diumumkan semasa sidang media pada 15 dan 16 hari bulan Disember 2021 yang lalu. Kad lesen memandu fizikal juga telah pun mula dikeluarkan bagi setiap permohonan perkhidmatan pembaharuannya. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi juga menjelaskan kaedah lesen digital membolehkan pihak penguatkuasaan menjalankan pemeriksaan menerusi sistem Jabatan Pengangkutan Darat JPD. Jelas Yang Berhormat, cara pemeriksaan di jalan raya sebelum ini adalah secara manual. Dengan adanya kaedah tersebut, pemeriksaan boleh dibuat dengan cepat kerana sistem berkenaan tersedia di dalam aplikasi yang boleh diperoleh dari peranti. Kaedah yang mempunyai nilai tambah tersebut setentunya memudahkan pihak berkuasa dan orang ramai. Selain itu, JPD juga mengeluarkan peringatan menerusi SMS sebelum lesen memandu atau lesen kenderaan akan mansuh. Pemberian suntikan dos ketiga vaksin COVID-19 atau booster diterima baik oleh orang ramai sejak bermulanya program suntikan dos penggalak tersebut. Ia diberikan kepada individu yang berumur 18 tahun ke atas dan telah melengkapkan 2 dos vaksinasi dengan syarat tempoh 3 bulan telah berlalu sejak dos kedua diterima tanpa mengira jenis vaksinasi. Zulfadli Haji Kasim membawakan laporannya. Dos penggalak atau booster penting untuk diperoleh bagi mendapatkan perlindungan diri yang maksimum terhadap ancaman varian baharu iaitu Omicron. Menurut Kementerian Kesihatan, booster perlu kerana 2 dos vaksin COVID-19 berkemungkinan tidak memberikan perlindungan yang memadai daripada varian Omicron. Justru kebimbangan terhadap kesan varian Omicron mendorong masyarakat awam untuk mendapatkan suntikan booster. Ia juga untuk melindungi ketani diri sendiri dan juga keluarga ketani dan orang sekeliling ketani. Since Anik pun kan buka sekolah, saya sendiri bertugas di sekolah, jadi ada kebaikannya lah. Saya mengambil booster ini untuk berjaga-jagalah supaya kita ni semua macam merasa lebih selamat dengan keadaan masa beginian ni lah. Untuk kandalah menjaga diri karena ini kan sudah ada yang namanya varian Omicron. Jadi lebih baik kita ni sedia payung lah sebelum hujan. Untuk kebaikan untuk semualah sebenarnya vaksin ketiga ini baik untuk diri sendiri dan orang lain. Dan juga ya kira untuk kesenangan akan datang, mana tahu kita akan kemana-mana. Kerajaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan menyediakan vaksin jenis Pfizer dan Moderna dan akan meningkatkan jumlah bekalan pada awal tahun depan. Orang awam yang berhasrat untuk mendapatkan dos penggalak
boleh datang terus secara walk-in di pusat-pusat vaksinasi kebangsaan atau membuat tempahan melalui aplikasi BruHealth yang akan dibukakan pada penghujung bulan Disember ini. Laporan Zulfadli Haji Kasim untuk Berita RTB. 30 anggota angkatan bersenjata Diraja Brunei ABDB di bawah Batalion Malaysia 8508 telah pulang ke tanah air pada 3 Disember lalu setelah menamatkan penempatan selama 13 bulan di bawah misi pengaman pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan UNIFIL. Majlis menyambut kepulangan anggota berkenaan diadakan pagi tadi di Bolkiah Garrison. Antara yang hadir, Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB dan Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Kontingen negara yang diketuai oleh Major Zul Azri bin Gapur telah menerima pingat perkhidmatan negara Bangsa-Bangsa Bersatu pada 1 Disember 2021. Pingat tersebut menandakan kejayaan kontingen Malbat 8508 dalam misi UNIFIL dan penyerahan tugas secara rasmi kepada Malbat 8509. Balai Polis Bangar pagi tadi mengungkayahkan projek amal kebajikan iaitu membersihkan persekitaran Balai Ibadat Kampung Semabat, Mukim Bokok, daerah Temburong. Kempen kebersihan merupakan usaha memupung dan menyamai sifat kesedaran dalam kalangan agensi kerajaan mengenai pentingnya menjaga dan mengekalkan kebersihan. Antara yang menyertainya Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kempen juga disertai oleh lebih 30 anggota polis diketuai oleh Timbalan Penguasa Polis DSP Awang Haji Irham bin Haji Muhammad Arshan, Pemangku Pegawai Pemerintah Daerah Polis Temburong. Kempen bertujuan menanamkan sifat cintakan keindahan dan kebersihan di semua persekitaran tempat beribadah sekaligus menanamkan semangat bergotong royong antara pasukan polis Diraja Brunei dan penduduk dalam sama-sama menjaga kebersihan dan kesucian tempat beribadah. Sebagai umat Islam, mempelajari bahasa Arab mempunyai faedah dan manfaatnya yang banyak memandangkan ia juga digunakan dalam amal ibadat seharian. Memahami bahasa Arab juga akan menjadikan amal ibadat dapat dilaksanakan dengan lebih khusyuk. Di samping itu, mempelajari bahasa Arab juga dapat meningkatkan kapasiti diri dan nilai tambah kerana ia boleh memudahkan seseorang itu untuk berkomunikasi dengan lebih baik sekiranya berada di negara-negara Arab. Dengan memahami bahasa Arab ini, ianya boleh membantu petani untuk memahami sumber agama Islam, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Okay? Petani sedia maklum, Al-Quran dan Al-Hadis ditulis di dalam bahasa Arab. Jadinya, kalau petani ada latar belakang bahasa Arab, kalau petani sudah tahu berbahasa Arab, ianya akan menambahkan lagi penguasaan petani ataupun petani lagi dapat menjelaskan hadis-hadis ataupun isi-isi kandungan Al-Quran tersebut. Di negara Brunei Darussalam, bahasa Arab bukanlah bahasa pertama dan kedua. Bagaimanapun, bilangan penutur bahasa Arab semakin bertambah disebabkan peningkatan kemasukan pelajar ke sekolah-sekolah Arab dan bertambahnya bilangan sekolah Arab. Di negara Brunei Darussalam terdapat banyak platform untuk belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ini, ia bahasa ibadat, ia bahasa komunikasi, ia bahasa sumber pertama Islam. Jadi memang banyak kepentingannya. Ini menambah lagi masalah ini bahasa Arab merupakan bahasa global. Jadi selain daripada bahasa Inggeris, tidak salah kalau menambah bahasa Arab untuk kepentingan diri kita sendiri, insya-Allah. Nilai tambah kepada diri kita ni, insya-Allah.
Sempena Brunei December Festival 2021, Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menganjurkan beberapa aktiviti yang bertujuan mengembangkan pengetahuan, potensi dan bakat seni orang ramai. Ia dibukakan kepada para pengunjung bermula 16 Disember sehingga 24 Disember. Salah satu aktiviti secara fizikal dan dalam talian yang dianjurkan pagi tadi ialah bengkel penghasilan karya catat air. Aktiviti ini bertujuan untuk memberigakan akan kewujudan Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan seterusnya menyampaikan informasi kepada orang ramai mengenai profil pusat tersebut, produk, perkhidmatan yang dilaksanakan dan ditawarkan. Selain itu, beberapa program lain seperti sesi menulis seni khat secara fizikal dan virtual dibukakan bagi orang ramai. Bagi mereka yang berminat, hubungi 2234-029 atau ikuti Instagram khatcenter.bn atau WhatsApp ke 7121-510. Negara Brunei Darussalam menyertai musabaqah menghafaz Al-Quran Universal ke-28 yang diadakan di Republik Arab Mesir pada 11 Disember 2021 hingga 15 Disember 2021. Awang Muhammad Hazri bin Haji Muhammad Hamzani, mahasiswa tahun 3 Mahad Al-Qira'at Shubra, Universiti Al-Azhar, Republik Arab Mesir, mengambil bahagian dalam kategori menghafaz 30 juz Al-Quran dan berjaya mendapat markah lebih 90% di peringkat akhir. SME 360 diperkenalkan oleh Bank Islam Brunei Darussalam BIBD ke arah memberikan kemudahan terbaik dalam komuniti perniagaan melalui visi dan misi meluas. Ini termasuk satu siri inisiatif iaitu platform laman sesawang mikro baharu dan kempen penglibatan masyarakat yang bertujuan membantu para pengusaha mikro kecil dan sederhana PMKS dalam mendepani kesukaran dan cabaran semasa pandemik COVID-19. Dilancarkan hari ini, BIBD berharap dapat membantu ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dinamik dan mapan. Pada masa yang sama, SME 360 berperanan dalam meningkatkan semula perniagaan kecil di negara ini selaras dengan peranan BIBD sebagai rakan dalam kemajuan PMKS. Dalam sidang media, BIBD melancarkan siri kempen baharu dengan mendedahkan inisiatif yang menyumbang ke arah sokongan dalam bentuk makluman, sumber dan rangkaian sama ada bagi pengusaha dan profesional baharu atau lama untuk meraih keuntungan pada tahun hadapan. Lebih 6,000 pengusaha yang berdaftar di negara ini akan dibantu dalam usaha berterusan menjana perniagaan pada tahun-tahun mendatang. Seorang individu dikenakan kompaun setelah didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 membuang sampah dari kenderaan di kawasan Jalan Pancur Mengkubau, Rancangan Perumahan Negara Mengkubau. Abu Qayyum dari syarikat Al-Amin Ahmad Sendirian Berhad dikenakan kompaun RM300 namun diberi tempoh 7 hari untuk membayar kompaun bergantung kepada situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara ini. Jika gagal membayar, boleh didakwa ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, boleh didenda RM1,000 bagi kesalahan pertama dan kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan.